orang melakukan dosa-dosa besar dan juga berkenaan dengan hal syurga neraka, iaitu targhib wa tarhib, benda yang memberi gerun dan seronok, insya-Allah. Baik, hari itu kita masih lagi di dalam tajuk iaitu bab tsani asyar, bab yang ke-12 pada sifat syurga dan ahlinya. Maka hari itu kita tertangguh dekat bahawasanya engkau perlihatkan akan kami zat yang maha mulia, maka tiba-tiba datang serunya. Yang ini hari itu kita baca, yang ini ketika mana telah dipakaikan segala mahkota ke atas ahli syurga itu, maka di dalam bahawasanya engkau perlihatkan akan kami zat yang maha mulia, maka tiba-tiba datang serunya daripada Allah Ta'ala, ya qarub, ya qarub, yakni hampirkan olehmu akan mimbar, iaitu mimbar daripada yakut yang merah, tingginya perjalanan 500 tahun. Baik, hari itu kita dah bincang, saya dah menyentuh sedikit berkenaan dengan mimbar. Maknanya mimbar yang ada di syurga ini tidaklah sama dengan mimbar yang kita tengok kat masjid ni ataupun mana-mana masjid. Maka mimbar di syurga itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap ahli syurga, yang dipakaikan pakaian daripada sutera, yang dipakaikan mahkota, yang mana itu perkara-perkara yang menjadi kebanggaan kepada manusia dekat dunia ni. Pakaian, mahkota, kekuasaan, harta benda. Maka di syurga itu lebih-lebih lagi. Dan didatangkan mimbar. Maka mimbar itu menunjukkan ketinggian kedudukan, kemuliaan ahli syurga itu. Maka tiba-tiba datang serunya daripada Allah Ta'ala, ya qarub, yakni hampirkan olehmu akan mimbar, iaitu mimbar daripada yakut. Maksudnya yakut ini satu batu yang mahal. Kalau dekat dunia ni adalah yakut, zabarjat, batu-batu yang memang tak ternilai harganya. Maka tu dekat dunia. Maka di akhirat ataupun di syurga nanti lebih-lebih lagi yang tak boleh ternilai dengan apa yang ada dekat dunia ni. Lebih lagi yang dekat syurga tu. Lebih hebat yakut dekat syurga tu daripada yakut dekat dunia ni. Yang mana yakut itu merah, merah warnanya, yang merah. Maka ada orang kata, orang yang ialah orang yang pandai-pandai batu-batu ni kan, yakut ni juga antara daripada jenis-jenis delima juga. Wallahualam, tu kita tak tahu, pasal bukan bidang kita, tu cerita orang. Maka warna merah, yakut ini lebih hebatnya. Tingginya perjalanan 500 tahun. Agak-agak macam mana tinggi dia tu, macam mana rupa mimbar tu. Tinggi dia saja 500 tahun. Maka kalau naik Everest semua tak sampai setahun. Itu paling tinggi dalam dunia. Nak menceritakan besarnya syurga Allah Ta'ala ni, hebatnya orang yang Allah Ta'ala muliakan di dalam syurga ini. Allah Ta'ala tu maha tinggi. Maka untuk ahli syurga itu diberikan mimbarnya daripada yakut yang warnanya merah, tingginya perjalanan 500 tahun. Maka tiba-tiba datang serunya, demikian bunyinya, hai Musa, hai Musa, naik olehmu atas mimbar. Disuruh Nabi Musa naik ke atas mimbar yang tinggi tadi ni, yang daripada yakut tadi ni, berwarna merah ni. Hai Musa, naik olehmu atas mimbar dan baca olehmu akan Taurat. Maka membaca Nabi Allah Musa akan dia. Sebab apa? Sebab Taurat Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa membaca Taurat. Kemudian turun ia daripadanya. Siapa dia turun ni? Nabi Musa AS turun daripadanya, nya mimbar tadi ni. Dan tiba-tiba datang seruan, hai Isa, naik engkau atas mimbar, baca akan Injil. Maka membacalah akan dia. Siapa dia? Nabi Isa AS ni tadi membacalah dia akan Injil. Selepas dibacanya Injil, kemudian turun daripadanya, Nabi Isa turun daripada mimbar itu tadi. Tiba-tiba datang seruan, hai Daud, naik atas mimbar, baca olehmu akan Zabur.
Maka Zabur, kitab Zabur ini diturunkan ke atas Nabi Daud alaihissalam. Dan besarkan olehmu akan daku. Maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi Daud ni naik atas mimbar, baca akan kitab Zabur, dan besarkan, maknanya besarkan Allah Ta'ala, ta'zimkan Allah Ta'ala itu. Besarkan olehmu akan daku dengan suaramu yang baik. Maka Nabi Daud ni kan suaranya sedap. Mukjizat Nabi Daud ni suara dia, suara dia sedap, dan dia boleh bercakap dengan binatang. Dia boleh bercakap, dia boleh faham bahasa binatang. Nabi Daud suaranya pun sedap. Maka Allah Ta'ala suruh naik, suruh ta'zimkan, suruh besarkan, membesarkan Allah Ta'ala itu. Kemudian maknanya dengan suaramu yang baik. Mana suara yang baik ni Allah Ta'ala jadikan suara Nabi Daud ni hebat suaranya. Maka naiklah ia atas mimbar. Siapa dia? Nabi Daud alaihissalam tadi naik atas mimbar dan membaca ia akan Zabur dengan 70 wazan. Maknanya baca Zabur tu dengan 70 wazan. Kalau kita Quran tu ada 8 qiraat. Kalau Tarannum tu tak tahu berapa, 4, 5, 6 ceritalah orang ngaji qiraat, ngaji Tarannum pandai kan, berapa qiraat lain, Tarannum lain. Tarannum yang berlagu tu qiraat yang dari segi bacaan tu, bacaan Mesir ke, bacaan Syria ke, bacaan Syatibi ke, itu qiraat. Baik, maka Zabur pun rupa itu juga. Disuruhkan baca dengan 70 wazan, 70 bentuk bacaan. Macam mana tak tahu. Maknanya wazan daripada lagunya. Nabi Daud tu suaranya dah sedap, dibawa pula 70 lagu daripada wazan lagu. Tarannum lah kita kata ya. Lagu tu Tarannum lah. Ada agak-agak macam mana bunyinya. Kena masuk syurga dulu baru tahu. Maka mengantuklah sekalian makhluk daripada baik suaranya. Maknanya bila orang dengar je, maka mengantuklah sekalian makhluk daripada baik suaranya. Dengar tu ngantuk, asyik, terpukau dengan kemerduan suara Nabi Daud alaihi salam. Sebab itu Nabi Daud ini mukjizat Allah Ta'ala bagi pada dia. Di akhirat besok bila mana manusia ni dia berbangga-bangga. Kalau dekat dunia dia rasa dia lah suara paling sedap, maka dekat akhirat besok Allah Ta'ala suruh tanding antara kamu dengan Nabi Daud, siapa lagi sedap. Dah tentu tak terlawan lah suara orang paling sedap dalam dunia ni. Mana kalau penyanyi ke siapa-siapa pun yang paling sedap lawan dengan Nabi Daud tak terlawan lah. Kalau orang biasa dah tentulah Nabi Daud tu suaranya paling sedap. Kalau dia rasa dia paling kaya dalam dunia ni, maka Allah Ta'ala suruh bandingkan dengan Nabi Sulaiman. Agak-agak kata kamu dengan Sulaiman siapa lagi kaya, siapa lagi banyak. Dan tentulah Nabi Sulaiman lagi kaya. Harta Nabi Sulaiman ni terlalu banyak yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala kurniakan ke atasnya, sehingga kan seluruh makhluk bekerja untuk dia. Untuk Nabi Sulaiman ni mana boleh bekerja dengan dia. Apa lagi, kalau kamu kuat, siapa lebih kuat antara kamu dengan Musa? Kalau nak kira kuat, orang paling kuat Nabi Musa paling kuat. Orang paling kuat dalam dunia ni kalau lawan dengan Nabi Musa, belum tentu. Sebab ada satu riwayat, saya dah cerita banyak kali tapi saya ulang balik, mafhum hadis ada dalam Bukhari Muslim, hadis sahih berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Latamul malaikah, dia tampornya malaikat kan, tampor malaikat Israel datang nak cabut nyawa, tapi datang tak bagi tahu, datang begitu nak jemput. Soalan tanya macam nak jemput. Jadi Nabi Isa ni bila tengok, dia ingat di situ ancaman, maka dia tampornya malaikat, terkeluar mata, maka lari. Datang kali kedua, tampor lagi, macam tu juga, terkeluar mata, lari. Datang kali ketiga, baru Nabi Musa tahu bahawasanya yang datang tu bukan orang, tu malaikat. Maka ulama bahas hadis ni, menceritakan yang pertama, ulama kata Nabi Musa alaihissalam ni orang ni garang. Dia garang nak menunjukkan kemuliaan manusia tu lebih daripada malaikat, mana Nabi ni.
Maka sengaja dia tampurnya malaikat tadi ni, sengaja dia. Bukan dia tak tahu, dia tahu tapi dia sengaja. Sebab tu kalau ketiga tu dia bagi. Itu qaul yang pertama. Qaul yang kedua kata dia tak tahu. Dia tak tahu. Memang dia ingat ancaman orang nak bunuh dia. Maka sebab tu dia tampur. Maka qaul yang ketiga, hadis ni tawakuf. Tawakuf ni Allah Ta'ala je yang tahu. Allah Ta'ala je yang tahu kejadian itu. Maka ni cerita Nabi Musa AS. Musa kata orang malaikat pun kena tampur. Orang sekali kena tampur pun mati kan, yang orang Kipti. Yang Nabi Musa AS tampurnya, tumbuk orang Kipti itu mati. Maka tu nak cerita, kalau kamu kuat, Nabi Musa tu lagi kuat. Kalau kamu orang yang kacak, yang segak, kalau kamu rasa kamu paling segak dalam dunia ni, maka kau bandingkan dengan Nabi Yusuf AS. Agak-agak siapa lagi kacak? Maka dah tentulah Nabi Yusuf tu yang paling kacak. Yang paling kacak, Nabi Yusuf. Sehingga kan terkeratnya jari perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf melintang. Macam mana rupa Nabi Yusuf ni, Allah tak tahu. Cantiknya orang kan, segaknya Nabi Yusuf ni tak tahu. Maka segala sifat mukjizat yang ada pada nabi-nabi itu terangkum dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita tu ada semua. Kuat ada pada Nabi Muhammad, cerdik ada pada Nabi Muhammad, berani ada pada Nabi Muhammad, segak cantik ada pada Nabi Muhammad, suara sedap pun ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu riwayat kena dengan qiraat yang Allah Ta'ala turunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qiraat ini yang mula-mula turun daripada, yang mana yang turun kepada Nabi lebih daripada ratusan ribu, maknanya 100,000 lebih qiraat, dan maknanya taranum, lagu bacaan 100,000 lebih. Maknanya yang Nabi Daud tadi ni 70 wazan, banyak dah tu kalau pada kita dah. Maka Nabi Muhammad itu lebih-lebih lagi Allah Ta'ala turunkan. Ini ada dalam Sunan Tirmizi menceritakan hadis ini, riwayat ini. Maka saya cerita mafhum hadis. Maka sahabat-sahabat belajar, dan pada zaman sahabat memang ada beratus-ratus bahkan beribu-ribu jenis bacaan qiraat dan bunyi, maknanya teranum banyak, dan Nabi ajarkan sendiri. Kita pun pelik, masih bila Nabi nak ajar terlalu banyak. Maka ini mukjizat, ini Allah Ta'ala bagi. Sedangkan Imam Syafi'i pun kita tengok kitab ni, kita nak hitung waktu dia tulis tu, waktu bila itu Imam Syafi'i, ini kan Nabi. Maka kalau Nabi nak ajar ni boleh saja. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apa lagi imam besar-besar, dia mengerang kitab. Agak bila masa dia mau tidur? Kalau kita lah buat macam tu, agak berapa lama kita habiskan masa untuk ngadap benda itu je. Maka itu Allah Ta'ala kurniakan kepada para alim ulama, golongan-golongan mu'tabar, mujtahid, salafus salih, maknanya tabi'in salafus salih, imam-imam. Maka Allah Ta'ala kurniakan penulisan yang banyak dengan tempoh yang cukup. Maka Nabi juga mengajar kepada para sahabat bacaan-bacaan dan qiraat ataupun taranum. Maka ada satu riwayat menceritakan seorang sahabat bernama Hisham. Hisham ni dia semayang, maka dia jadi imam. Dia jadi imam, Sayyidina Umar semayang belakang dia. Jadi Hisham dia bawa qiraat, masa tu dalam semayang tu dia bawa beberapa qiraat yang Sayyidina Umar tak pernah dengar. Jadi dalam hati Sayyidina Umar ni, dia kata hendak aja aku ni melompat cengkam tengah semayang ni, tapi disebabkan tengah semayang maka aku tunggu. Dia kata Hisham ni dah buat benda bid'ah, benda tak betul ni Nabi tak ajar ni. Habis je semayang, Sayyidina Umar ni garang orangnya, dia terekam, dia terus cekap Hisham ni, dia tolak ke dinding. Dia kata siapa ajar kamu baca macam ni? Siapa ajar ni? Aku tak nak dengar ni. Maka kata Hisham, Rasulullah yang ajar, aku tak nak dengar. Mari jumpa Rasulullah. Pergi jumpa. Maka bila bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah suruh Hisham dibaca-baca. Hisham membaca. Betul, memang aku ajar. Masa aku ajar dia ni Umar, kamu tak ada. Nampak? Masa Nabi ajar dekat Hisham taranum tu, qiraat itu, Sayyidina Umar tak ada.
Mana ketika itu Sayyidina Umar tak ada, jadi Hisham dapat. Maka bila dengar macam tu, barulah Sayyidina Umar dia lega lah. Maknanya bukan dibuat-buat mana benda tu daripada Nabi. Nak cerita banyak yang Nabi ajar pada sahabat. Baik, maka selepas daripada kewafatan Nabi SAW, maka sahabat ini dia mengambil ilmu bacaan, qiraat, taranum ni yang Nabi ajar ni. Maka ada yang Allah Ta'ala ambil balik ilmu tu dengan kematian para sahabat. Sahabat meninggal kena ta'un, kena sakit wabak perang dan sebagainya. Maka lagu-lagu yang Nabi ajar tu sahabat ni je pegang dan dia meninggal. Meninggal dunia, wafat, kita kata intiqali ila rafiqil a'la. Maka mereka mati, mereka meninggal dengan ilmu mereka. Habis Dan lepas daripada itu juga sahabat-sahabat ada berhijrah, berpindah ke Iraq, berpindah ke Yaman dan sebagainya. Maka dibawa sekali ilmu tu sampai kepada tabi'in, mana sampai bawah-bawah ni. Maka ilmu tu pun habis juga dengan kematiannya para sahabat, para tabi'in. Habis. Maka tinggallah beberapa qiraat yang asalnya ada belah-belah lebih ataupun 20 ataupun belah-belah. Maka daripada situ juga terpaksa dimansuhkan. Kerana apa? Kerana ada qiraat-qiraat yang tak mampu orang nak bawa. Maka qiraat itu dimansuhkan. Mansuh tu maknanya tak boleh nak bawa lah. Maka habis dengan cara macam tu. Maka tinggal 14 ke 16. Maka daripada 16 ni pula dipotongkan 4 lagi. Sebab apa? Yang 4 itu tak semua orang boleh bawa juga. Ada sampai sekarang tapi tak boleh bawa. Maka tak dipakai. Maka tinggallah 12. Dan yang masyhurnya 8. Macam itulah lebih kurang mafhum hadis. Maka itu Al-Quran. Yang 8 tu pun kita tak mengaji kan, termasuklah saya. Kita tak mengaji pun, kita bukan mahir qiraat. Kita baca lepas lah untuk kita semayang lepas insyaAllah. Tapi kita bukan orang yang qari. Qari ni hebat lah kan. Suara tak sedap pun jadi sedap bila baca tu qari. Sebab apa? Sebab betul tajwid dia. Kalau suara sedap, lagi bertambah sedap lah kan. Musabaqah tu dengan taranum. Maka taranum, kita pun tak mengaji. Tuan-tuan mungkin lah mengaji di sini, mungkin ramai yang ahli taranum ni, qari musabaqah ni kan. Saya tak mengaji taranum, tapi bila dengar orang taranum ni rasa, ish, kenapa dulu tak mengaji kan. Sedap betul. Macam mana dia buat lengguk-lengguk tu. Pasal kita tak mengaji. Saya lah, saya cerita ni saya, bukan tuan-tuan, saya kan. Jadi itu mukjizat Al-Quran yang sikit. Bayangkan tuan-tuan, kalau ditinggalkan hari itu ada 70 jenis taranum. Agak-agak macam mana hakim taranum tu nak menilai. Pening tu. Yang ada sekarang pun ni tengok semua sedap kan. Kalau 70 ke hari tu tinggal bacaan yang Al-Quran ni, apatah lagi. Maka itu Al-Quran. Tapi di sini Allah Ta'ala suruh Nabi Daud AS membaca dengan 70 wazan, 70 bentuk bacaan daripada lagunya. Kemudian turunlah siapa dia, Nabi Daud AS ini daripadanya apanya mimbar tadi. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai Muhammad. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Maka tuan-tuan, bila saya baca kitab ini, kita baca maknanya riwayat ini, tuan-tuan janganlah nampak pula bila saya kata Allah Ta'ala berfirman seolah-olah Allah Ta'ala tu bersuara. Tidak. Maka Allah Ta'ala itu berkata-kata yang layak dengan sifat zat dia. Jadi macam mana tak tahu. Kalau kita bayangkan rupa suara, tuan-tuan bayangkan rupa suara saya, tak boleh. Mana Allah Ta'ala tu bersuara macam kita makhluk kan. Maka Allah Ta'ala berfirman di sini maknanya yang layak dengan zat dia, dengan sifatnya, bukan macam suara kita. Maka firman Allah Ta'ala itu fahamnya, hai Muhammad, naiklah engkau atas mimbar. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad naik atas mimbar, baca olehmu khutbah. Allah Ta'ala suruh baca khutbah. Allah Ta'ala tak suruh Nabi Muhammad bertaranum, baca Quran. Kan satu riwayat dalam satu kisah dalam sirah Nabi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harisah, dia orang pergi ke mana? Nabi nak minta pertolongan dekat orang-orang Taif. Taif.
Maka sampai di sana, dipendekkan cerita lah, sampai di sana orang Taif pun bagi alasan macam-macam. Maka Nabi pun singgah dekat kebun anggur, kebun kurma kan. Lepas dah ada orang-orang kampung, orang-orang Taif suruh, yang pembesar-pembesar Taif ni suruh budak-budak dengan orang tak cerdik ni pergi baling batu dekat Nabi dengan Zaid bin Harisah, bekas maknanya hamba Nabi kan. Maka selepas Nabi berehat tu, ketika Nabi nak balik ke Mekah, Nabi singgah satu tempat dan Nabi membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran, Nabi baca Quran memang sedap lah Nabi baca Quran memang sedap, macam mana tak tahu, tapi sedap. Adakah macam Nabi Daud? Bahkan mungkin lebih. Maka ketika Nabi baca Al-Quran itu, ada satu golongan jin yang bernama An-Nasibin. Jin An-Nasibin ni dia main atas-atas je, dia tak main dekat bawah. Yang bawah-bawah ni jin-jin cokia kan, Pelesit, Langsuyo apa ni, jin cokia, jin kaki lima ni kan. Ini jin Nasibin, dia jin atas, jin educatednya, dan dia berpakaian putih. Dia disebut dalam kitab kan. Maka bila terdengar bacaan Nabi ni, mereka berhenti. Ada satu yang mengatakan Nabi buat garisan bulat dekat Zaid bin Harisah, jangan keluar daripada garisan itu, kerana bila turun tu seolah macam datangnya angin, tapi Nabi tak ada apalah. Dan mereka masuk Islam. Kenapa? Kerana kemerduannya, kesedapannya, dan ayat Allah Ta'ala, kalam Allah Al-Quran itu yang memberi maksud yang amat, maknanya menenangkan, menyeronokkan, berita gembira. Maka masuk jin ke mana jin masuk Islam, syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tu cerita dia. Tapi di sini Allah Taala suruh Nabi membaca khutbah. Khutbah apa? Khutbah akan sebagai khutbah. Khutbah ni kalau salah baca jadi khutbah. Kalau khutbah tu pinang, bertunang. Ejaan sama, huruf sama, baris je tukar. Kalau khutbah, cakap ni khutbah, mukhatab, orang yang cakap. Kalau khutbah, pinang, tunang, bertunang. Baik, ini khutbah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi membaca khutbah akan sebagai khutbah yang tidak pernah didengar oleh sekian orang yang mendengar seumpamanya. Tak pernah dengar lagi khutbah Nabi yang macam itu, yang seumpama dengan itu. Maka menggeletar atau menggentarlah sekalian makhluk akan sebagai gentar yang amat keras. Dengar tu gentar yang amat sangat. Maka apabila selesailah daripada demikian itu, terangkat dinding, iaitu akhdar. Dinding akhdar ni yang warna kehijauan, akhdar, hijau. Maka apabila diangkatlah dinding itu, keluarlah atas mereka itu angin yang dinamakan akan dia al-hubub. Sampai terangkat dinding syurga atau dinding akhdar, dinding hijau, sehingga keluarlah atas mereka itu, siapa dia ni? Ahli syurga tadi ni, angin yang dinamakan akan dia al-hubub. Maka bertaburanlah bauan kasturi atas muka mereka itu dan atas dahi kuda mereka itu, dan tiada berbau, dan digores akan sekalian kain mereka itu, dan bernyala-nyalalah muka mereka itu. Nampak? Tiada berdebu ni, bukan berbau, tiada berdebu. Dan digores akan sekalian kain mereka itu, dan bernyala-nyalalah muka mereka itu. Kemudian diangkat pula akan hijab al-a'zam. Terangkat je hijab tadi ni. Ni tuan-tuan, kita bayangan kita tu tak betul pun. Tapi kita, maknanya bila kita dengar, bila kita mengaji, macam kita baca kitab macam ni, maka kita bayangkan yang amat hebat lah. Tapi bayangan kita tu tak betul pun. Yang betul bila? Yang betul selepas penglihatan, selepas daripada hidup ni baru betul. Penglihatan masih hidup ni tak betul. Yang kita bayang itu pun tak betul. Kita nak, kalau kita tak pernah pergi satu tempat, kita bayangkan tempat tu pun takkan betulnya bayangan kita tu. Betul tak? Macam mati nanti ni, kita bayanglah sekarang ni macam mana mati. Bila mati baru tahu. Nak tak nak semua kena mati, kan? Maka yang di sini baunya kasturi. Maka
Selepas daripada itu bernyala-nyalalah muka mereka itu, diangkat pula akan hijab al-azam. Hijabul azam iaitu hijab yang amat besar, hijab yang azam, yang teramat besar. Maka meniliklah mereka itu Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Menilik ni apa dia? Maka pada ketika itu mereka itu, moga-moga kita lah, mereka itu tu ahli syurga, moga-moga kita minta-minta dekat Allah Ta'ala akan menilik Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Nampak Allah Ta'ala, tengok. Maka tengok di situ, jangan tuan-tuan bayangkan rupa Allah Ta'ala sekarang, maka hukumnya haram. Kerana apa? Kerana di sini diletakkan laisa kamaslihi syai'in. Dalam kita diletak dah laisa kamaslihi syai'in, tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Jadi kalau kita ada terbayang, maka bayangan kita itu adalah makhluk. Maka setiap yang terbayang adalah makhluk. Apa benda yang berupa adalah makhluk. Maka kalau kita merupakan Allah Ta'ala, maka kita memakhlukkan Allah Ta'ala, hukumnya haram, berdosa dan kufur jadinya. Maka macam mana berserah dekat Allah Ta'ala? Kita ngaji kita ni berserah, ya Allah nak tengok nanti ni, berserah. Moga-moga Allah Ta'ala perlihatkan. Macam mana perlihat tu? Dengan kudrat, dengan iradat, dengan zat Allah Ta'ala. Jangan dibayangkan rupa. Kadang-kadang kita bila kita cerita macam ni tu, kita bayangkan besar, ada cahaya kan, rupa gunung tak gunung, tinggi tak tinggi, itu semua makhluk. Maka Allah Ta'ala itu laisa kamaslihi syai', tidak menyerupai, bukanlah dia yang bersamaan, yang menyerupai dengan sesuatu, tidak. Dan apabila menilik mereka itu akan keelokannya dan melihat akan cahayanya dan benderangan ataupun benderangnya dan seumpamanya dengan sesuatu dan qudratnya dan kebesarannya, maka merindulah sekalian mereka itu dan tiada sedar dan hilanglah akal sekalian mereka itu daripada keelokannya dan sesuatu yang tiada pernah mereka itu melihat sekali-kali. Macam mana tak tahu, cahaya yang macam mana tak tahu. Maka cahaya yang ada dekat dunia ni cahaya makhluk. Ni cahaya makhluk, cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya handphone, cahaya TV, tu cahaya makhluk. Maka cahaya Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, kudratnya, maka kita tak tahu. Tak tahu macam mana. Maka mampu tak kita nak tengok Allah Ta'ala? Bila Allah Ta'ala izinkan kita dengan rahmatnya masuk kita ke dalam syurga, maka dapat kita bertemu Allah Ta'ala. Tu janji dia, perkara yang Allah Ta'ala janji. Dapat tengok dalam syurga, dapat tengok. Maka banyaklah perbahasan ulama dengan tengok ni, tengok macam mana, dengan mata yang sekarang ni ke, maka dengan macam mana. Maka tu perbahasan ulama. Maka ulama-ulama ahlul haq ni maknanya ulama-ulama sufi, ulama-ulama sufi, mereka membahaskan dengan cahaya yang ada pada mata kita ni tak mampu nak tengok cahaya yang ada di syurga itu. Andai katalah cahaya kita yang biasa ni Allah Ta'ala tunjukkan segala isi syurga, tu baru syurga, belum Allah Ta'ala, maka isi syurga tu habis ni, binasa ni. Maka hebatnya alam yang di sana ni. Tapi ada ulama mengatakan, ahlul haq mengatakan, bila mana orang yang atqiya, orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya satu kelebihan, maka matanya itu boleh menembusi akan pandangan. Itu panjanglah cerita dia kan. Maka kita orang awam ni tak usah fikirlah sampai tahap itu. Maka kita anggap moga-moga Allah Ta'ala ni kenal kita, Allah Ta'ala kasihkan kita, masuklah kita ke dalam syurga dan kita akan tengok, kita akan lihat Allah Ta'ala. Maka bertemulah. Kemudian bila tengok, bila dah bertemu dengan Allah Ta'ala, tiadalah sedar, hilanglah akal sekalian mereka itu. Asyiknya, nikmat yang paling besar. Kan nikmat paling besar apa dia? Dua keseronokan. Nikmat paling besar Islam kan, syahadah ni, tu nikmat paling besar Islam. Dua keseronokan, farhatan, dua keseronokan yang Allah Ta'ala bagi, satu dekat dunia, satu dekat akhirat. Yang dekat dunia ni apa dia? Ketika mana berbuka puasa kan,
Kan berbuka tu seronok, walaupun tak apa sihat, kencing manis, darah tinggi, gaut, tapi time berbuka tu seronok, kan? Kemudian bertemu Allah Ta'ala dekat syurga, maka tu yang amat seronok lah. Yang dekat dunia kita dah rasa dah buka puasa tu, rasa dah seronok buka puasa tu kan. Maka seronok yang amat sangat ni ketika bertemu dengan Allah Ta'ala dekat syurga nanti. Baik, kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yakni tiada seumpamanya suatu, iaitu Tuhan yang mendengar lagi melihat. Kemudian nyatalah akan mereka itu Tuhan, dan memberi salam akan mereka itu Allah Subhanahu wa taala dengan sekali salam. Maka yakni tiada seumpamanya, memang tiada seumpamanya. Terlalu dangkal lah pemikiran kita dekat dunia ni, otak kita ni, maka kita dekat dunia ni Allah Ta'ala untuk beribadat, beriman. Maka nak mencari pula, tak nak sibuk-sibuk macam mana rupa, macam mana adakah berjisim apa semua, itu bukan, bahkan haram. Beriman, patuh. Adakah patuh membetul tuli? Tidak, itu namanya iman. Membetul tuli ini tak tahu apa. Beriman ni makna dengan ilmu. Ilmu ni kita reti Allah Ta'ala wujud, ngaji sifat 20 umpamanya, ngaji tauhid, kita ada fiqh, kita ada syariat, kita ada ma'rifah, pengetahuan, maknanya akidah, tauhid. Baik, maka baru tahu itu Tuhan yang tiada seumpamanya, iaitu Tuhan yang mendengar lagi melihat, sami'un basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala mendengar. Dengar Allah Ta'ala tak sama dengan dengar makhluk. Maka dengar makhluk ni bila dengar bunyi dengar makhluk, kan? Ada binatang yang dia dengar tak ada bunyi tapi dia dengar, itu binatang. Maka Allah Ta'ala, dengar Allah Ta'ala ni tidaklah sama dengan dengar makhluk. Macam mana? Wallahu alam. Tapi Allah Ta'ala tahu apa dalam isi hati kita niat apa semua Allah Ta'ala tahu. Segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan, maka Allah Ta'ala tahu zikir-zikir mereka, puji-puji mereka tu, tak kira lah batu ke pokok ke, lebih-lebih lagi manusia. Maka itu sifat mendengar Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala maha melihat. Maka kalau kita ngaji tauhid dulu macam mana? Umpama melihat semut yang hitam dalam lubang yang gelap. Maknanya kita, kalau pandangan mata kita ni, kita mesti memerlukan cahaya. Itu mata makhluk. Kalau mata makhluk yang memerlukan cahaya, tapi ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia kena tengok bila waktu gelap. Burung hantu kalau cerah dia rabun, gelap baru dia cerah mata dah kan. Kita pula gelap gelemat, orang kata gelap gelemat tak nampak apa, ada cahaya baru nampak. Itu sifat manusia, makhluk. Maka penglihatan Allah Ta'ala itu sudah tentulah tak akan sama dengan penglihatan makhluk. Maka lemahnya kita. Sebab apa? Kita ni tak nampak semut hitam dalam lubang yang gelap pada malam yang gelap. Mana nampak? Dah dalam lubang. Semut hitam pula, malam pula memang tak nampak. Itu makhluk, mana terbatasnya mata kita. Maka Allah Ta'ala itu maha melihat. Maha melihat. Baik. Kemudian, dan memberi salam akan mereka itu Allah SWT dengan sekali salam. Maka apa dia? Maka firman Allah Ta'ala, Assalamualaikum hai awliyaku, sejahtera ke atas sekalian kamu, hai awliyaku, wali-waliku dan kekasihku, Habibullah, dan orang yang melihatku. Maka berkata mereka itu yang melihatku, maka berkata mereka itu, hai Tuhanku. Ini kata ahli syurga, kata kekasih Allah, kata awliya Allah, hai Tuhanku dan penghuluku, demi kebesaranmu dan ketinggianmu, tiada kami sembah yang lain daripada engkau dengan sebenar-benar sembah, melainkan akan dikau. Dan izinkan olehmu bagi kami sujud bagimu. Maka bila dah Allah Ta'ala, kita bertemu dengan Allah Ta'ala, maka inilah Rabbul Jalil, Allahul Azim,
Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar, maka yang tak terhitung, yang tak terkata dengan kata-kata apa semua, maka nampak Allah Ta'ala tu nanti macam mana nampak, wallahu alam. Maka kita minta sujud, kita cakap bahasa kita lah, mudah-mudahan kita masuk kan, kita minta sujud dia. Hari ni kita sujud, hari ni kita semayang ni kita sujud. Apa benda kita buat yang kita Allah Ta'ala perintah tu, yang kita buat tu kira kita sujud. Maka kita semayang pula kita sujud. Kita patuh perintah Allah, kita jauh daripada larangan yang Allah Ta'ala larang, maka tu kita sujud. Di sana nanti kita nampak kita sujud balik. Kenapa? Kerana inilah Allah Ta'ala yang maha tinggi, Allah Tuhan yang sebenar. Maka nasib baik kita beriman dengan Allah Ta'ala. Sebab tu nikmat paling besar mengucap 2 kalimah syahadah. Itu nikmat paling besar. Maka di sana besok jumpa, ya Allah, memang betul layak sujud kita, kan? Maka kita, Allah Ta'ala terima kita. Maka kita minta sujud dekat Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, hai sekalian hamba-Ku, bukannya hari ini dan negeri ini tempat orang yang rukuk dan sujud, dan adalah sekalian orang yang sujud dan orang yang rukuk itu di dalam dunia. Dekat syurga tak ada semayang dah, dekat syurga tak ada puasa dah, tak ada ibadat dah. Dekat syurga tempat berseronok, yang umurnya 30-an. Kalau orang tua mati, maka masuk syurga dia jadi 30. Budak pun begitu juga. Mana budak yang lepas balik lah, mana kalau remaja jadi 30, kan? Yang wildan dulu kita bahas dulu, tu lain, tu budak kecil kan, bayi. Baik, maka 30-an kita dalam syurga. Apa kerja ahli syurga ni? Kerja berseronok saja. Ada berapa kadam? 70,000 kadam. 70,000 kadam. Kubah di dalam syurga tu rumah kita. Mudah-mudahan rumah kita dalam syurga tu dia ada kubah. Kubah tu tempat keramaian. Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi. Maka besar kubah tu yang sebesarnya 3 negeri, 3 negara, daripada Yaman sampai ke Syria. Kubah saja itu belum kira rumah, tuan-tuan. Baik, maka kita akan tangguh dekat sini. Izin Kak Limu bagi kami, maka saya akan sambung pada di sini sebab kita kena stop bila masuk waktu. Baik, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحبة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.